الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وقائدنا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sedang jemaat yang dirahmati oleh Allah, sama-samalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada masa yang bencana kena di tempat 7 cangwat di dalam negeri Sian ni, banjir. Maka musim-musim ni perlu kita hampir dekat diri dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala tak saya jadi banjir sebagai azab, sebagaimana Allah Ta'ala telah azab kaum Nabi Nuh tergelam habis. Oleh kerana benda wikrit yang berlaku di tempat kita, khususnya di 7 wilayah ni, terpaksa saya kena minta alih tajuk khutbah saya tentang pemilihan. InsyaAllah saya akan sentuh di akhir-akhir khutbah. Cuma pada awal ni saya nak sentuh tentang pertolongan kita apabila berlaku wikrit, apabila berlaku kecemasan sebentuk ni. Kalau kita kelih di kongsi tamarat ataupun di surat, banyak buah rumah, banyak keluarga yang tidak ada kediaman, kereta-kereta harta tipe susah belaka. Maka saat-saat yang umat manusia duduk dalam keadaan susah ni, kita orang Islam tak boleh kita kelih saja dengan tidak ada apa-apa tindakan. Kelih berita, baca berita senyap. Kita orang Islam tak boleh lagu tu. Kerana tolong orang dalam keadaan susah ni, Nabi sebut kata, Nabi beri satu pangkat, hum minni wa ana minhum. Orang yang minat tolong orang ni, Nabi kata mereka daripada golongan saya dan saya adalah golongan mereka. Besarnya seorang apabila Nabi sanggup ngaku kata kita ni adalah kumpulan Nabi, keluarga Nabi. Pangkat yang tinggi ini Nabi beri kepada siapa muslimin yang dirahmati oleh Allah. Nabi beri kepada orang yang minat tolong orang. Berlaku pada masa dulu dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlakunya innal asy'ariyin, keluarga Asy'ari, seorang sahabat Abu Musa Asy'ari, keluarga dia lah, idza armalu fil ghazwi aw qalla ta'amu iyalihim, apabila perempuan dah jadi janda, jadi bujang dengan sebab tok lelaki mati dalam medan perang, au qalla ta'amihim, ataupun makannya kurang, qalla ta'amu iyalihim bil Madinah ja'alu ma kana indahum fi thawbin wahidin. Dia pakak ambil, pakak kutik makannya yang ada di Madinah tadi, pakak waktu bik bantuan. Siapa ada beras, siapa ada gandum, mari letak di dalam sejadah ni misalnya. Fi thawbin wahidin, di dalam kain, kutik. Rumah mana ada, cuma mana berubah dalam kain ni belakang tak saya tahu. Summa qtasamu bainahum fi ina'in wahidin. Boleh barang jadi stokor, jadi stopok, mari bagi keluarga-keluarga yang ada di dalam Madinah tadi. Bisawiyah, bagi sama. Orang yang ada beras 10 kilo, mari bubuh dalam kain. Orang yang ada beras cupak, mari bubuh dalam kain.
Akhirnya pakak bagi jadi sama belaka. Kalau pakak boleh skopi belaka. Kalau boleh skelo belaka. Walaupun kita ada 10 kilo di rumah sekalipun. Maka bawa dengar Nabi dengar lagu tu, Nabi kata, fahum minni wa ana minhum. Saya daripada golongan Asy'ari dan mereka itu daripada golongan saya. Allah, pangkat tingginya Nabi bui kepada orang yang tolong orang. Hari ni orang-orang yang kena banjir perlu kepada beras, perlu kepada ikan sardin, perlu kepada minyak. Kita masjid besar ni pasti kena perakat tolong. Sekadar kita mampu kita tolong. Ini adalah kerja orang Islam. Walaupun beras, walaupun ikan sardin tak sampai kepada Islam, siapa orang bukan pun Islam tu pun tak apa. Kita tolong manusia. Islam suruh tolong manusia yang susah. Dan peluang besar untuk nak baiki rupa baik kita. Kerana rupa baik kita dah punah lama. Punah lama agama Islam, dan ada orang minat nak munah kepada agama Islam. Hari ni kita akak jadi comel rupa Islam. Melalui kita bantu kepada orang-orang yang kena boh, khususnya di Nakhon Si Takmarat dan juga di Surat Tani dan tempat-tempat yang lain. Berdasar dengan hadis ini, muslimin yang dirahmati oleh Allah, orang dulu sanggup jadi makanan yang rumah satu, kain selimut satu, demi untuk nak tolong orang susah di dalam masyarakat. Oleh itu, perkara ni sebagai satu corak hidup para sahabat pada masa dulu. Satu riwayat daripada Juraid Ibnu Abdullah, dia kata, kunna inda Rasulillah, satu kali kami berada dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sadrin nahar, waktu tengah hari. Qala faja'a qaumun hufatun urah. Mari satu kaum dengan keadaan tidak ada berpakaian kasut. Mari tidak berpakai selipar lah. Mari kaki ayah. Urah, dan tidak ada pakaian yang boleh menutup. Mujtabin nimar. Pakaian yang demo pakai tu ialah kulit binatang saja. Sereluk masuk ke tekak, pakai kulit binatang. Tidak ada pakaian mewah, tidak ada jubah dan tidak ada seluar. Muqallidina suyuf, dan gantung pisau di tekak dia. Ammatuhum min Mudar, bal kulluhum min Mudar, kebanyakan daripada Bani Mudar. Fatama'ar wajhu Rasulillah. Nabi kelih orang mari keadaan susah, tidak berpakaian mewah, tidak ada pakaian melekat kulit binatang saja. Berubah muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatama'ar wajhu Rasulullah lima ra'a bihim min faqah. Nabi kelih orang susah ni berubah muka. Hari ni kalau siapa nak tiru Nabi, kita kelih orang kena bah susah ni, kita tak boleh duduk dia. Kerana Nabi kita tak boleh duduk dia. Fadakhala thumma kharaja fa amara Bilalan fa adzana wa aqama fa shalla. Nabi masuk di dalam masjid, Nabi suruh Bilal dan qamat sembahyang. Lepas Nabi sembahyang, Nabi berkhutbah, Nabi ceramah. Nabi kata, tasaddaq rajulun min dinarihi, fa adalah sedekah daripada duit dinar kita. Wa min darmihi, dan daripada duit dinar, duit dirham kita. Min thawbihi, baju kita. Min sa'aburrihi, makanan gando-gando beras dan sebagainya. Min sa'atamrihi, dan buah tamar dia. Hatta qala walau bisyikkit tamrah. Nabi kata, hendaklah kamu sedekah. Siapa ada gapo bakat sedekah belaka, duit pitih, beras gando bui, walaupun orang yang ada buah tamar sebelah pun Nabi kata sedekah kepada demo ni. Maka satu riwayat, faja'a rajulun minal ansar, mari seorang lelaki daripada golongan Ansar, bi surratin kadat takuffu kaffuhu ta'jizu anha. Wa mari satu jabir
Ada ganung, ada panggil cekok ya ganung duduk dalam jabir tadi. Nah, qala thumma tataba'an nas. Kemudian pakat manusia pakat wak mari ganung, wak mari paju, wak mari pakaian. Ra'aitu qumaini min ta'amin wa thiyabin. Saya nampak stopok makan ni dan pakaian nak sedekah kepada orang susah. Hatta ra'aitu wajhu Rasulullah ka'annaha mudhhabun. Kami kelih muka Nabi berseri-seri, senyum Nabi Allah. Tak ada Nabi susah. Ni Nabi nampak senyum dah kerana boleh tolong orang dah. Faqala Rasulullah, Nabi kata, man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Siapa rengka jalan baik di dalam Islam, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah. Hari ni cuba kita rengka untuk nak tolong orang melalui kutip, pungut, hipung barang. Dan cara kita buat nak hipung barang ni adalah sunnatan hasanah, jalan yang baik, contoh tauladan yang comel. Siapa mari tiru jalan yang kita buat, maka kita boleh pala. Dan boleh pala orang yang buat sebagaimana kita buat. Nabi tambah pula min ghairi an yanqusa min ujurihim syai', dengan tidak ada kurang pun. Hari ini muslimin yang dirahmati oleh Allah, perlu kita buka jalan. Siapa mampu buka jalan kebaikan nak tolong manusia yang susah pada hari ini, bukakanlah. Masjid-masjid, nah, comrom mula nitik yang ada kemampuan buka. Ini hadiah daripada orang Islam, daripada naratiwat kepada orang-orang yang susah di tempat-tempat yang susah di dalam negeri Syian. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, orang dulu di dalam pertolongan ni bukan sekadar makan ni minum ni saja. Hingga kain kapen ada 2 lah dia sanggup bagi kain kapen si mati hak nisa. Sebagaimana satu kisah yang berlaku dengan Hamzah, Sayyidina Hamzah, pak saudara Nabi. Saat-saat dia kematian, tak dimari seorang perempuan nama Safiyah, mari bui kain kapen kepada Sayyidina Hamzah, supaya apabila nak tanir tadi, ambil kain kapen dua lapis tadi, boleh tanir. Apabila begitu, dapat seorang Ansar di tepi tu dah mati juga, tak ada kain kapen. Maka para sahabat sanggup buai kain kapen yang ada pada Sayyidina Hamzah satu, gibui kepada Ansar yang tidak ada kain kapen. Bahkan kata satu riwayat, kain kapen ni hak pertama kecil, yang kedua besar. Maka kena undi, kata nak undi kain kapen hak kecil ni kepada siapa. Siapa tu be undi, bui kepada orang itulah. Kalau Sayyidina Hamzah tu be undi hak kecil, ui hak kecil ke dia. Kalau tu be besar, ui hak besar ke dia. Ini tanda kata tolong berlaku pertolongan, tolong gemari dalam masyarakat Islam ni tinggi, muslimin yang dirahmati oleh Allah. Dan juga hadis yang berat juga kita kena mikir. Nabi kata, ma amana bi man bata syab'anan. Tidak berimeh kepada kami, Nabi kata, siapa-siapa tidur dengan keadaan kenyik, wajaruhu ja'iun, jiran duduk tepi rumah tu duduk dalam keadaan lapar. Kita kelik semaya Isya makan nasi kenyik, kelik semaya Isya semaya sunat makan nasi kenyik, tiba-tiba jiran duduk tepi rumah kena bah, tak ada tempat nak tidur, tak ada dapur nak nanak, tak ada puyuk nak makan, kita jenera tidur. Nabi kata, ma amana bi, orang ni tak berimeh kepada aku. Nabi kata, walaupun semayan dah pun. Allahu Akbar. Muslimin, dan Nabi sebut juga, laisal mu'min alladhi yashma' wa jaruhu ja'iun ila jambihi. Bukan pasal orang mukmin dia kenyang jiran lapar. Hari ni orang di nak kongsi tamarat supaya jiran kita dah. Kita nampak kelih hari ni, nampak kelih melalui Facebook, nampak kelih melalui berita supaya jiran kita. Dulu pada masa dulu dia tidak ada Facebook nak tahu kata kedudukan orang susah tak susah.
Orang boleh kita tahu jiran ya dulu. Lah ni sute negeri ni seperti jiran kita. Yang pasti kita kena beri pertolongan kepada orang yang susah. Muslimin, hak paling dahsyat laginya, jiran ni akan mengaduha kepada Allah Ta'ala di hari kiamat. Hari ni kalau orang Islam duduk di Pracuap, duduk di Nakon, mengadu kepada Allah Ta'ala, orang nara tak tolong dia, kita berasa berat kita. Karena datang satu hadis Nabi kata, kam min jarin muta'alliqun bijarihi. Ramai mana jiran tadi tergantung dengan jiran, gantung dengan jiran dia. Yaqulu ya Rabb, ya Allah, sal hadha, ya Allah, cuba tanya jiran kami tadi, lima aghlaqa anni babahu, sebab apa dia katuk pintu sedangkan saya tak ada boleh tidur dalam rumah? Sebab apakah dia katuk pintu tak terima sedangkan kami tidak ada makan ni? Di hari kiamat jiran hak lapan mengaduh kepada Allah tentang kita. Wa mana'ani fadlahu, dan kupik tak bui. Makan ni ada sanggup tahu dalam tu siapa. Makan ni ada hingga buruk basi barang tak jom bui kepada jiran. Jiran mengaduh kepada Allah, ya Rabbi sal hadha, ya Allah kita tanya orang ni bapa tak tolong. La ilaha illallah. Dan juga lebih-lebih lagi muslimin yang dirahmati oleh Allah, kalulah orang tipu susah tak ada orang Islam sesama Islam, orang yang beriman kepada Allah, dia nak tupai siapa? Kalau dia tak boleh tupai kita beriman kepada Allah juga, dia nak tupai siapa? Nabi SAW dia mengambil penting tentang orang Islam ni Nabi, sehingga orang mati dah Nabi ambil cara lagi. Nabi kata, man mata man tufiya minal mu'minin, siapa mati dalam kalangan orang Islam, fataraka dainan, patu dia ada hutang, fa alayya qada'uhu, Nabi kata tak apa Nabi nak sanggup nak bayar hutang dia. Nabi nak lepas, tak sewa dia mati takut gantung dengan hutang, Nabi sanggup bayar. Tak sewa orang Islam susah. Wa man taraka malan pali warathatihi, dan siapa mati ada harta beri kepada waris dia. Allahu akbar. Siapa mati ada hutang, Nabi cara. Siapa mati ada harta, Nabi tak say, Nabi kata beri kepada saudara dia lah, beri kepada anak beranak dia lah. Ini Nabi nak tolongnya orang mukmin yang tipu susah dunia dan susah akhirat. Oleh itu, dengan wikrit yang kita ada pada masa sekarang ni, kita minta dan kepada nuangan hak ungkon hak duk tolong orang, bukakanlah dan perakat hala sedikit kemampuan kita untuk nak lepas kewajipan kita kepada Allah, dan untuk kita boleh jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Sedang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, tepat 20 ni kita ada pilihan raya, dan pilihan raya menentukan kedudukan kita, nak pilih siapa yang kita rasa dia boleh bawa kita. Kita rasa kata siapa boleh bawa kita, kita pilihlah dia. Nah, dan juga kita jauhkanlah daripada rasuah, beli sorok. Dan di dalam khutbah beberapa minggu lepas, saya pernah kecek bab ni, ada telefon masuk, telefon ustaz. Dia tahu ustaz tak sedap kecek sangatlah bab politik ni. Kalau ustaz tak beradu, kita nak buatlah apa-apa kepada ustaz. Allahu akbar. Nah, saya perakat dia tebah ni,
Kalau bab agama saya kecek, tak takut siapa. Dan saya tak ada suruh jemput siapa-siapa pun. Nak royak kata, kalulah beli sorga adalah benda haram. Dan bukan pandangan saya, pandangan ulama. Pandangan ulama ada sebut petua ni, dia kata kerana setengah-setengah ulama tempat kita ni pun dia kata beli apa orang bui duit kita ni boleh. Saya dak pelik. Ulama dunia hak di negeri Arab ni dia tanya, saya ambil daripada petua daripada ulama. Dia kata lagu mana? Dia kata fa inna ma ya'khudun nakhibu min murasyah. Duit yang kita ambil daripada orang hak nak long lektang tadi yu'tabar riswah. Kira kata riswah. Yatawassal bihal murasyah ila syira'i sautin nakhib. Untuk nak dapat kemenangan dia. Wa anna murasyahan yabdhulu malahu liman yurasyihu ghaira mustahiq wa ghaira amin. Kita jepuk orang yang tidak boleh kita carut harap kepada dia. Dan juga kata Wahbah Zuhaili, yahrumu akhdhul mali 'ala al-intikhab fa hiya rishwatun. Syekh Wahbah Zuhaili ni ulama besar. Dia kata siapa-siapa yang ambil duit kerana suruh pilih dia adalah rasuah. Wala yahillu bai'us sautil intikhab. Tak harus haram jual suara kita. Wath-thamanul ma'khudh hadha haramun. Dan duit 300 kok 500 kok adalah haram. Wasuhtun dan benar najis. Intah. Ini petua Wahbah Zuhaili. Dan banyak lagi lah. Dia kata caranya, hak ni lejnah daripada syariah Darul Ifta di Kuwait. Kalau duit kita ambil dah ni nak buat lagu mana? Alan nakhib an yatuba ila Allah, kena taubat kepada Allah. Orang yang ambil duit kerana nak milih ni, taklah dia taubat kepada Allah. Wa an yukhrij hadzal mal al khabith, dan dia kena ambil duit hak udah ni, alladhi akhadahu lil bai'i sauti ila sahibi, wa bagi pada tuan dia. Siapa ambil duit siapa, wa bagi atas tuan kita nak ambil tak leh. Fa in lam yatamakkan min dhalika falyadha fi syai'in min wujuhi khair. Kalau kita tak mampu nak bagi kepada tuan dia, kita ambil duit buat kebaikan. Ini adalah petua ulama besar di negeri Arab. Apa-apa yang disebar di dalam Facebook, kita ambil duit melalui untuk nak beli suara tu, dia kata heboh. Dia kata adalah pemberian boleh kita ambil, ada apa demo heboh. Tak betul. Hak ni bukan heboh, ini adalah rasuah. Sebagaimana yang disebutkan oleh ulama negeri semua, apa seluruh dunia ni. Oleh itu sama-samalah kita beringat dan kita berdoa pada Allah supaya Allah Ta'ala latih, pilih orang yang boleh memikul amanah yang paling besar. Amanah ummah, amanah kemajuan, amanah agama, amanah kemakmuran, dan amanah orang panggil kunatam cariatam. Kita duk kelih subhanallah. Dan memari prakmen di negara ni jatuh kunatam cariatam. Moral akhlak jatuh. Tak suka. Kan prakmen hak kerajaan ke hak nuangan mana saya tak pasti, tapi moral akhlak orang negara ni jatuh. Maka pemimpin, tanggungjawab pemimpin kena kelih moral akhlak kedudukan. Kunatam cariatam rakyat di tempat kita ni biar baik. Ini adalah amanah mereka yang bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma tawalla alaina khiyarana, Allahumma la tatawalla alaina shirarana, Allahumma tawalla alaina khiyarana برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، آمين آمين يا رب العالمين. وأقيموا الصلاة.